Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pagi ni kita nak sambung belajar tentang ketaksamaan linear dalam dua pemulibah. Okey, ikut pembelajaran yang lepas. Okey, pembelajaran yang lepas. Harap nampak slide saya Okey, ikut pembelajaran yang lepas, awak dah belajar macam mana nak melukis graf. Okey, melibatkan ketaksamaan ataupun persamaan. Jika ketaksamaan tu gunakan ketaksamaan yang bawah dia tak ada garisan ataupun tiada sama dengan, kita gunakan garisan putus-putus. Manakala jika ketaksamaan tu ada label, jika awak punya tu bawah lebih ni lebih kecil atau lebih besar, okey, awak akan hasilkan graf garis putus-putus. Okey, so jika bawah dia ada tanda sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar sama dengan, awak akan lukis graf menggunakan garis padu. Okey, kalau masih ingat, awak dah belajar juga lorikkan kawasan yang memuaskan ketaksamaan. Kemudian bila diberi titik, okey, adakah titik itu memuaskan ketaksamaan? So itu yang kita dah belajar minggu lepas lah. So hari ni kita nak sambung belajar bagaimana menentukan dan melorik rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Sebelum ni kita belajar persamaan ketaksamaan linear, ketaksamaan linear. So kali ni ada tambahan perkataan sistem kat sini, sistem kat sini. So apa tu sistem? Maksudnya rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear dapat ditentukan dengan langkah yang berikut. Dia akan beri dua ketaksamaan, awak akan lorikkan, dan lorikkan tu dia akan bertindan. So kawasan yang bertindan tu adalah kawasan yang memuaskan ketaksamaan. So macam mana tu? Kita akan belajar step by step. So langkah-langkah dia kata yang pertama, tanda rantau yang terlibat bagi setiap ketaksamaan linear dengan penandaan yang berlainan dan mudah dilihat. Maksudnya sebelum ni awak dah belajar lorikkan kawasan yang memuaskan ketaksamaan kan? Okay. So disebabkan dia ada dua ketaksamaan, okay, so lorikkan yang pertama awak boleh buat garisan dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas macam ni. Okay. So nanti ketaksamaan yang kedua awak boleh buat arah bertentangan. Okay. So kawasan yang bertindan ni, yang cikgu lorikkan ni, yang ini yang akan memuaskan ketaksamaan. Okay. So dia kata tandakan penandaan yang berlainan. Itu maksudnya lah satu daripada kiri ke kanan, satu daripada kanan ke kiri, bawah atas atau bawah. Okay. Yang kedua, kenal pasti rantau sempunya. Rantau sempunya ni maksudnya yang bertindan ni lah. Bertindan. Okay. So yang bertindan ni sama juga erti kata dengan sepunya. Okay. So ditanda dengan kesemua penandaan terlibat. Langkah yang ketiga, lorik rantau sepunya sepenuhnya. Ni lorikkan lah. Lorikkan, maksudnya lorikkan kawasan sepenuhnya. Okay, lorikkan. Pastikan tanda lorikkan tidak terkeluar. Tidak terkeluar dari rantau sepunya. Jika awak lorik ni, okay, terlebih sikit kat luar, so jawapan awak dah tak tepat. So markah awak dah kurang lah, sebab dah terkeluar daripada rantau sepunya. Okay. So kita tengok contoh 10 sebelum kita jawab soalan. So memori saya maksudnya apa yang awak dah belajar sebelum ni, kawasan lorikkan ni, positif negatif, garisan padu, garisan putus-putus, digunakan untuk ilmu ini, untuk kemahiran hari ini. Okay. So kita tengok contoh 10.
Lorik rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Okay, so kan seperti mana yang saya bagi tahu tadi, dia akan bagi dua ketaksamaan. Okay, so langkah pertama, lorik kan. Untuk kemahiran ini, dia dah sediakan dua ketaksamaan, dia dah lukis pada graf. Mudah bagi awak, cuma lorik sahaja. Okay, lorik sahaja. Okey. Dia kata kat sini, langkah pertama, tandakan rantau yang memuaskan ketaksamaan dengan huruf A. Okey. Dia tandakan dengan huruf A. Okey. So, ini kawasan A. Okey. Tapi kalau cikgu tandakan, lorikkan kawasan ni lah Okey. Y lebih kecil dari X tambah 3. Ini, kalau masih ingat, kita dah belajar kan cara nak lorik graf ketaksamaan. Okay. Ini lebih kecil. So, lebih kecil dia berada di bawah graf ini. Okay. Awak garislah. Garis. Okay. Ada pembaris, pakai pembaris Okay, cikgu nak cepat. Okay, cikgu lorikkan macam ni. Okay, nak label dengan A tu pun boleh juga. Tapi buat garisan ni lebih mudah faham lebih mudah faham untuk cikgu terangkan awak lah. Okay. Apa yang saya lorik ni, dia memuaskan ketaksamaan yang pertama. Ketaksamaan pertama. Kenapa cikgu lorik sebelah bawah? Dia lebih kecil. Kalau dia lebih besar, cikgu lorik sebelah atas. Okay, atas. Okay. Kemudian, lepas kita lorik ini, okay, kita buat lorikkan yang kedua pula. Okay. So, kalau awak ada pen warna yang lain, lebih mudah, lebih nampak nanti. So, cikgu pakai color biru. Okay, kali ni X besar pula. Kita ambil size ini. Okay. Okay, X lebih kecil daripada 2. So, X sama dengan 2. So, X sama dengan 2. So, inilah garisan ni. Kenapa garis putus-putus? Sebab dekat bawah ketaksamaan ni tak ada garisan. So, ini garisannya. Okay. So, kawasan mana yang kita nak lorik? Dia kata lebih kecil daripada 2. So, lebih kecil dia ke negatif. Ke negatif. So, saya lorik bentuk berbeza. Okay, bentuk berbeza. Menegak pula. Okay. Kemudian, okay, yang ketiga, kalau kita tengok tadi, panduan yang ketiga, lorik rantau sepenuhnya. So, dekat yang kita nampak ni, okay. So, nampak tak dekat yang dibagi ni? Yang dibagi ni. Okay. So, dekat kawasan ni, kita lorik kawasan yang sepunya. So, saya pakai pen color lain. Ada color lain tak? Lain color. Okey, kita ambil color kuning lah. Color kuning. So, lorikkan kawasan sepunya ni. Ini. Pakai kuning tempat yang dia bertindan ni. Maksudnya, dekat kawasan ni ada line biru, dekat kawasan ni ada line merah.
So kawasan ni awak lorikkan. Okay. So kalau awak tak nak pening kepala, okay, lepas awak lukis tu awak boleh padam yang merah ni, boleh padam yang biru. Tetapi kalau awak tak nak padam pun tak apa. So ini namanya kawasan sepunya, maksudnya di petinan antara biru dan merah. Okay. So inilah jalan kerjanya. Cuma dalam buku teks ni dia gunakan huruf. Bila huruf ni macam tak nampak sangat bila kita lorik baru kita nampak. Okay. So kalau awak ada pen biru, pen merah, pen hitam, so dia akan menjadi. So first gunakan pen biru. Okay, lorik yang kedua gunakan pen merah. Okay, yang sepunya ni awak pakai pen hitam. Ataupun awak lorikkan, warnakan pakai pensil pun boleh. So nampak So tak perlu nak padam-padam. Okay. Okay. Kemudian dia kata, okay, itulah cara dia Dia kata tandakan kawasan dengan huruf A, huruf B, lorikkan rantau. So sama juga dengan B lah. Okay, boleh Okay, kalau boleh kita tengok kejap, praktiskan diri. 6.2C. Okay. Sama kemahiran yang tadi. Okay, cikgu besarkan sikit. Okay, kita tengok soalan yang pertama Kita tengok soalan yang pertama. Dia kata, kena pasti rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Okay. So, dia bagi kawasan ni. Okay. So, sekarang ni. Okay. Sekarang ni, cikgu tukar warna biru balik lah Guna biru balik. Okay. Sekarang ni, simbol ini lebih kecil atau sama dengan lebih kecil. So, ini garisan. So, lebih kecil ruangannya di bawah. Okay. Buat garisan. Okay. Buat garisan. Okay. Kemudian, saya tukar warna lain. Saya ambil warna merah. Okay. Dia kata X lebih besar daripada kosong. So, X sama dengan kosong. So, X sama dengan kosong, garisan ni lah. Yang garisan Y ni. Lebih besar. Lebih besar di sebelah kanan. Okay. So, saya lorikkan. Okay. Kemudian, okay. Saya nasihatkan kita lorik pakai yang warna, okay, bolehlah boleh. Okay. Kemudian, kita lorikkan kawasan yang bertindan. Okay, lorikkan kawasan yang bertindan. Kita pilih color, apa yang naik? Color purple lah. Kita color purple. Okay. Dekat atas ni, ada merah sahaja. Dekat kawasan ini, ada merah dan biru. Nampak tak? Ada merah dan biru. So, inilah kawasan sepunya dia. Okay. Sepunya dia. Okay, cikgu lorikkan. Awak kalau ada pensil, nak lorik semua pun boleh. Buat garisan pun tak apa. So, inilah kawasan sepunya dia. Inilah kawasan ataupun rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Okay. X tambah Y sama dengan 1. Okay. So, dia bagi dia bagi ketiga kali ni. Okay. X tambah Y lebih kecil sama dengan 1. Bila dapat soalan ini, awak kena selesaikan sampai Y duduk depan. Okay, cara dia Y. Okay, cikgu kecilkan sikit lah. Okay, cara dia.
Okey. So ini X tambah Y lebih kecil daripada 1 kan? So awak kena bentukkan Y 1, X ni bawa belakang. Okay. So dia akan jadi negatif X tambah 1. So awak akan dapat garis putus-putus. Okay. Garis putus-putus sebab bawah dia tak ada garisan Okay, kawasan ni mana? So dia lebih kecil. So lebih kecil, so grafnya negatif sebab X ni negatif. So kalau lebih kecil, dia berada di bawah. So kita lorikkan. Dia berada di bawah sini. Nak lorikkan, cikgu guna yang saiz besar sikit lah. Senang, cepat Okay. Terus. So ini kawasan dia. Okay. So kita tengok pula yang nombor 2. Pakai biru. Okay. Dia bagi yang kedua ni Y lebih besar atau sama dengan negatif 1. So, kalau kita buat ketersamaan dia, Y sama dengan negatif 1. Kalau kita tukar jadi persamaan lah Y sama dengan negatif 1. So, kita cari Y sama dengan negatif 1. Sekarang pada soalan ni dia dah lukiskan graf Y sama dengan negatif 1. Okay, garisan. Jadi dia kata lebih besar kawasan dia positif. So dia berada di atas. Kalau lebih kecil, kawasan ni sebelah bawah. Okay. So ini kawasan dia. Cikgu lurik tak berapa cantik lah Tapi boleh lah, faham kan? Okay. Kemudian dia ada bagi lagi satu ketaksamaan. Kita pakai warna lain lah. Okay. Warna hijau lah. Warna hijau. So kali ni dia kata X lebih besar atau sama dengan kosong. Kita tukar jadi persamaan X sama dengan kosong. So ini X, pasti X sama dengan kosong di sini. Sorry. Garisan Garisan ni. So dia kata X ni lebih besar. So lebih besar di kawasan positif. Sini. Okey. Baru kita boleh cari kawasan yang memuaskan ketaksamaan dia. Okey. Kita tengok sekarang ni di mana kawasan yang ada merah, biru, hijau. Okey. Ini garis graf tadi. Okey. Dekat kawasan ni ada biru dengan hijau sahaja. Okey. Kawasan ni ada hijau dengan merah sahaja. Kawasan ni ada merah dengan biru sahaja. Tapi dekat kawasan ini ada merah, biru, hijau. So kawasan ini yang memuaskan ketaksamaan. Okay. So kalau awak tak nak pening kepala, awak boleh padam semua kawasan yang luar ni dan tinggalkan kawasan ini yang memenuhi ketaksamaan. Jadi penanda kertas periksa tu senang nampak, tak pening sangat kabut macam ni kan. Okay. Boleh. Tapi kalau awak malas padam, awak guna pen yang berlainan lah. So awak buat kawasan yang bertindan. Okay. Okay, boleh. Tu cara nak lurik kenal pasti. Okay, tu cara nak kenal pasti. Okay, kenal pasti rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Sistem. Maksudnya lebih daripada satu ketaksamaan linear yang dibari. Okay. So kita tengok kemahiran yang kedua kita nak belajar hari ni. Cikgu kecilkan sikit. Okay, so kita ini yang contoh 10 tadi. Kita tengok contoh 11.
lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. So kali ini dia bagi jadual, okay, jadual. So awak kena dulu lukis, dulu graf yang diberi. Okay, so macam ni tukarkan ketaksamaan linear kepada bentuk persamaan daripada contoh y macam ni cikgu tukar warna. Okey, merah ni. Okey, daripada y lebih besar atau sama dengan 2x tambah 5. Contoh awak dapat satu ketaksamaan. So langkah pertama dia kata tukar dulu. Tukar dulu kepada bentuk persamaan linear. Y, bentuk persamaan linear tu yang tanda sama dengan. Tukar sama dengan 2x tambah 5. Okay. So kemudian dia kata, okay, pilih, kalau masih ingat cikgu dah ajar lukis graf hari tu, pilih 2 nilai x. Okay, pilih 2 nilai x. So saya nak jawapan saya ni 5. Okay, saya nampak tak ni? So saya buat jadual. Okay, jadual. Mana eraser saya? Eraser. Okey. Kita sambung. Buat jadual. Okay. Buat jadual. Cikgu conteng kat sini je lah Okey, 1x, 1y. Okey. Okey. Boleh pilih nilai mana-mana. Okey, kalau macam hari tu awak boleh pilih 1 ataupun x tu kosong. Satu lagi awak ambil 2, ingat tak hari tu? Awak suka kosong dengan 2. Okey. Okay. Ni macam mana tahu kosong dengan 2? Kita tentukan. Awak nak kosong 1 pun boleh juga. Okey, kosong 1 lah. Kosong 1 senang sikit cepat. Okey. So, y sama dengan 2. X tu awak gantikan dengan kosong. Tambah 5. Ini datang dari mana? Daripada persamaan tadi yang kita dapat. Mana dapat persamaan ni? Daripada atas ni. Mana dapat ni? Daripada soalan. Mana soalannya? Ni soalannya. Okay. Okay. Oh, sorry. Mana dapat ni tadi saya yang create. Saya yang create ketaksamaan ni. Okay, supaya nak tunjukkan awak macam mana nak dapatkan, macam mana nak lukis graf. Okay. Okay. Kita dah masukkan X sama dengan kosong. So, kita akan dapat 2 darab kosong, kosong. Okay. So, dapat 5. So, Y kita 5. Okay. Yang kedua, Y sama dengan 2. Gantikan X dengan 1 tambah 5. So, 2 tambah 2 darab 1, 2 tambah 5. So, dapat 7. Dapat 7. So, kita ada 2 koordinat kat sini. Kita ada 2 koordinat kat sini. So, saya buka PowerPoint senang nak lukis. Okey.
Okay, so kita lukis graf. Okay, so kita ada nilai, kita ada dua koordinat. Okay, koordinat yang pertama 0, 5. Okay, ni yang pertama. Okay, ni yang pertama Ni yang pertama. Yang ini pasangan yang kedua. Okay, pasangan yang pertama, pasangan yang kedua. So ini point yang pertama. Okay, koordinat yang pertama, yang kedua 1, 7. Okay, so dekat kertas graf ataupun kertas grid pun boleh. Okay, kita tengok ini nilai X. Ini nilai X. So pada kertas graf kita ataupun kertas grid kita ada nilai kosong, ada 1. Ini Y, ini Y. Ada 5 dan 7. Okay, ada 5 dan 7. So disebabkan ada 5 dan 7, cikgu buat terus 4 lah. 4, 5, 6, 7, 8. Cikgu tandakan. Okay, ini 3. Ini 2. Okay, 1 kat bawah. Cari ada ruler tak? Yes, ada ruler. Okay. Cikgu buat garisan dulu. Okay, garisan kita dah ada. Okay, garisan dah ada. Okay, so yang kat bawah ni draw eraser untuk mudahkan awak. Saya buat yang okay, kita buat garisan paksi. Okay. 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 So, ini kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu buat proper lah supaya awak lebih faham. So ini Y. Okay. So manakala kat sini cikgu tandakan 1, 2, 3. Okay. Kenapa cikgu stop sampai 3? Kita ada kosong dengan 1 je. Okay, ada kosong dengan 1 je. So Y kita ada 5 dengan 7. So mesti ada 5 dengan 7 lah. So kita tandakan koordinat. Macam kita belajar lukis graf sebelum ni lah. Macam kita belajar graf sebelum ni. Nampak sikit. Okay. 0, 5. Kosong. X-nya kosong. Y-nya 5. Okay, tandakan. Ini tandakan. Okay, 1, 7. 1, 7. Okay, tandakan. Okay. So kita dah ada 2. Hilang pula line ni. Saya nak padam pangkah tadi. Nak plot tu tanda sekali je lah. Jangan banyak-banyak kali So nanti graf kita tak smooth lah
Bukan tak smooth, graf kita tak tepat nanti. Saya tak dapat teknik terus dulu nanti kena belajar. Saya scroll dulu. Okey. Ini garisan yang hilang tadi. Okey. Agak lambat sikit tapi supaya mudah faham lah So 05. Tanda. Ni tanda. So kita ambil pembaris, kita gariskan dia. Okey, kita gariskan dia. Okey. Letak pembaris awak betul-betul kena tanda. Okey, dah betul. Ambil pensil garis. Okey. Okey. So kita dah ada graf kat sini. Okey. Kita dah ada graf kat sini. So kita sambunglah panjangkan ke bawah. Okey. Okey, lepas kita ada graf, kita tengok balik tadi ketaksamaan yang kita dapat tadi. Okey. So dia kata tadi y lebih besar atau sama dengan 2x tambah 5. So dekat garisan ni awak kena tulis y sama dengan 2x tambah 5. Okey. Okey. Kita lukis guna garis padu sebab bawah dia ada tanda sama, ada garisan tanda sama dengan. Tapi kalau soalan bagi y lebih besar 2x tambah 5, so awak masa lukis graf ni awak buat garis putus-putus lah Okey. Kalau awak tak ikut arahan, tak dapat jawab, tak dapat markah lah. Okey. So, bila kita dah dapat hasilkan graf guna garis padu ni, garisan padu, garisan lurus tepat, kita tengok simbol dia ni. Dia lebih besar lebih besar. So, bila lebih besar, ini graf menaik, so dia berada di sebelah atas. Kalau kita teruskan, so dia akan berada di sebelah atas. So, awak lorikkan. Okey, lorikkan. Langkah dia ni macam contoh 10 yang cikgu tunjuk tadi yang cikgu pakai pen warna-warni. Okay. So contohlah So lagi satu nanti kalau dikata y lebih besar daripada 3. Okay. Kita tengok kita punya berapa? 4cx. Okay. So cikgu buat satu lah. Nanti tak kena pula grafnya. Y yang kedua, y lebih besar daripada 1. Okey, bila dapat soalan macam ni, okey, bila awak dapat soalan macam ni, tukarkan jadi y sama dengan 1. Okey, y sama dengan 1. Y sama dengan 1 mana? Ini. Ini paksi y. Okey, ini 1. Okey, so y sama dengan 1 adalah garisan di sini. Y sama dengan 1. Di sini. Ini
Ini Y sama dengan 1. Okey, garis. Okey. Okey. Yang bawah ni Pakcik X. Yang ni Pakcik X. Yang ini Y sama dengan 1. Okey. Tapi soalan bagi Y lebih besar daripada 1. So lebih besar maksudnya dia berada di sebelah atas. Berada di sebelah atas. So kita tengok ada warna lain tak supaya awak lebih mudah faham ada. Ada warna lain tak? Merah. Okey. So bila lebih besar, so dia berada di sebelah atas lah. Okay. Lurikkan ke atas. Dia ada saiz tak Ada, okey. Lambat pula Okey, mudah-mudahan besar lah. Cepat sikit lorik. So kita lorik sebelah atas saja. Jangan lebih kecil juga. Sekejap kita test. Berjaya. Okey. Okey. Lorik. So kalau awak nak mudah, awak bawa pensel color lah Okey, lorik sebelah atas je tau. Lorik sebelah atas. Lorik dulu lah. Okey, cukuplah tu. Okey, cukuplah. Okey, mana kawasan awak nak lorik? Takkan nak semua lorik kan? Kalau awak nampak kawasan ni, okay, yang merah ni dengan yang hitam, kita sebenarnya nak lorik kawasan yang bertindan tu. Jadi memandailah kita garisan sampai sini. Jangan sampai sana pula Bagi masa je, matematik kan tak cukup masa. Okey. Kemudian, langkah yang ketiga, awak lorikkan kawasan yang bertindan. Okey. Cikgu nak pilih colour lain. Cikgu pilih colour biru. Okey. So, cikgu loriklah kawasan yang bertindan ini. Okey, jangan lebih kawasan cikgu guna arah gini pula lah. Cikgu tak nak warnakan tapi cikgu lorik. Tapi arah yang berbeza. Okey. Supaya nak mudah orang yang tanda jawapan kita. Okey. Tak nak nampak graf kita yang hasilkan ni menyemak. Okey. Yang merah ni awak boleh padam. Okey. So inilah kawasan jawapannya yang biru yang ada merah hitam. Itulah kawasannya. Okey. Boleh
Okey. So itu kemahiran 11. Kemahiran 10, awak cuma lorikkan ketasaman yang pertama, lorikkan ketasaman yang kedua, lorikkan kawasan yang bertindan. Okey. So contoh yang kedua 11 ni, dia bagi ketasamaan je. Awak kena hasilkan graf. Macam mana nak hasilkan graf? Sebelum ni kita dah belajar. Tadi pun cikgu dah tunjukkan macam mana nak hasilkan graf yang susah nak keluarkan pembaris tu kan. Okey. So dekat praktiskan diri 6.2C, nombor 1 tadi, semua yang kita dah belajar dekat contoh 10, boleh rujuk contoh 10. Nombor 2 masih contoh 10. Okey. Nombor 3 ni macam contoh 11, macam yang cikgu baru bagi contoh tadi. Boleh Cikgu harap boleh lah. Okey. Saya ingat itu dulu. Awak buat itu dulu. Kita akan sambung kelas esok. Kita akan sambung kelas esok untuk kemahiran seterusnya. Praktiskan diri. Praktiskan diri yang seterusnya 6.2D. Ini cikgu kena tunjuklah macam mana nak buat mentakrif. Mentakrif maksudnya sekarang ni dia patah balik. Dia dah bagi kawasan yang memenuhi dua ketaksamaan yang bertindan tu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kawasan bertindan. Kali ni dia bagi graf yang dah siap. Dan dia nak awak tulis ketaksamaan. Macam tadi dia beri ketaksamaan, awak lukis. Kali ni dia dah lukis, dia suruh awak tulis pula ketaksamaan. So kita akan sambung belajar ni pada hari esok. Okey. So itu sahaja pelajaran yang hari ni yang saya nak sampaikan. So nanti buat latihan macam biasa. Snap jawapan awak dan send kat Telegram cikgu. So sekian saja untuk kemahiran hari ini. Menentukan dan melorek rantau yang memuaskan. Satu, sistem ketaksamaan. Sistem tu maksudnya bertindan banyak, lebih daripada satu. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.